Boleh Selano? Selesai. Baik, semua. Jadi binatang ini akan bawa cincin Nabi Sulaiman, bawa tongkat Nabi Musa. Apa yang dia akan buat? Kemudian memberi semacam tanda pada wajah orang mukmin dengan menggunakan tongkat. Dia pergi dekat orang beriman, dia ambil tongkat, dia cop. Dia pergi kepada orang yang beriman, orang yang tidak syirik pada Allah, dia cop dengan tongkat. Tu kerja binatang yang bernama dabah tu. Dan memberi cap pada hidup orang kafir. Hak mana orang kafir pula, dia buh dengan cincin tu. Jadi orang Islam, orang bukan Islam, orang beriman dengan orang kafir, Ustaz, semua akan ada cop. Ya, sama ada cop dengan tongkat atau cop dengan cincin. Baik. Sehingga orang-orang yang ahli menjamu tamu sama-sama berkumpul, yang satu mengucapkan hai orang mukmin dan yang lain mengucapkan hai orang kafir. Sehingga Nabi SAW bersabda, apabila berimpun manusia, orang boleh kenal. Yang ni orang akan pergi hai orang beriman. Hak ni pun orang kenal hai orang kafir. Sebab apa boleh kenal, Ustaz? Di dahi mereka ada cop. Yang ni cop dengan tongkat orang beriman, yang ni cop dengan cincin orang kafir. Jadi masing-masing boleh kenal, masing-masing boleh panggil orang beriman, orang kafir. Orang beriman, orang kafir. Yang kita takut apa, Ustaz? Yang kita takut cop yang ada pada kita. Kalau mari daripada tongkat, alhamdulillah. Kalau mari daripada cincin, duk lawan Tuhan menyengit. Duk lawan agama menyengit. Lepas tu kita minta mulai malam ni usilan, sama-sama lah bertaubat balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama lah perbetulkan balik kesalahan kita, sama-sama lah perkemas balik akidah kepercayaan kita usilan. Dah sampai masa ni. Kalau kata betul tanda kiamat yang disebutkan matahari niat sebelah barat berlaku tahun depan, maknanya dabah tu akan keluar tak lama dah usilan. Sakit kita usilan, sakit. Lepas tu kita minta sama-sama betul. Hakikat sebenarnya dabah tu macam mana? Wallahu alam. Tunggu dia keluar, kita tengok sama-sama. Boleh sekalian, no? InsyaAllah. Baik, semua. Hadis yang seterusnya. Hadis ni pun nak mengukuhkan peristiwa ataupun kejadian yang tadi, ibu sekalian. Yang mana Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhruju dabbah fatasimun nasa ala kharatimihim summa yaghmiruna fikum hatta yashtari ar-rajulu dabbah fayaqalu mimman ishtaraita fayaqulu min rajulil mukhattam." Binatang itu akan keluar lalu bagi tanda pada orang ramai di hidung. Kita dah sebut dah tadi, bagi tanda yang hampir serupa. Orang-orang berkumpul ramai sekali sehingga ada orang yang membeli binatang tersebut. Pembeli itu ditanya, daripada siapa kau membeli binatang ini? Jawabnya, dari orang yang dicap hidungnya. Hadis ini nak menceritakan apa, Ustaz? Akhir zaman semua manusia akan ada tanda, sama ada daripada cincin, sama ada daripada tongkat. Boleh faham je lah. Dan tanda tu datang daripada mana? Dicop oleh binatang yang bernama dabah. Mudah-mudahan ya ibu sekalian, kita nak ulas lebih, saya pun tak tahu keadaan sebenarnya macam mana. Tapi kita ambil pengajaran, kita terima bulat-bulat apa yang dipesan oleh Nabi SAW. Boleh faham sekali ibu sekalian? Selesai. My name is Farisha binti Muhammad Sharif. I'm a chief stewardess on Malaysia Airlines. My roles and responsibility as a chief stewardess is the second person in the cabin. Yeah. Nak potong tangan, nak dera, nak rejam dengan batu. Ini sebenarnya rejam dengan batu tak ada dalam Quran walaupun ada dalam hadis. Sebab kita sudah pun cukup segala-galanya. Ada kemampuan dan ada kuasa untuk melaksanakannya. Undang-undang hudud kita tidak akan laksanakan. Dia faham tak apa maksud menghina agama? Dia pun tak faham. Hina agama ni bila kita langgar hukum syarak, hina agama lah. Dah tahu semayang wajib, tak semayang, hina lah tu. Dah tahu aurat tu tutup wajib, tak tutup, itu menghina agama. Bukan kata kalimah Allah saja duk hina agama, dah. Tapi iyalah, yang duduk tu pun sendiri tak apa nak faham. Sebab Imam Ghazali kata betul dah, musuh utama manusia adalah jahil.
Ya. Baik. Poin yang saya nak sebut di sini Kusilan, bila kita duduk dalam majlis yang dihadiri oleh wali Allah ataupun waliullah, aulia illahi salihin, saya nak minta mudah ya. Yang pertama sekali, waktu habis kuliah sekalian, ada doa. Kita nak minta semua sekali menyebutkan amin bila saya baca doa, ataupun mana-mana ustaz baca doa sekalipun. Kerana boleh jadi daripada 80 orang yang datang tu ustaz, ada seorang wali, dia pun menyebutkan amin. Bila dia sebut, Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa dia, insya-Allah semua akan dapat manfaat daripada doa yang diaminkan. Satu. Yang kedua, kita minta habis sembahyang Muslimin, dalam keadaan saf kita 2, 3, 4 saf, ada lebih kurang kadang 40, kadang 80, kadang 100 lebih sembahyang. Di situ pasti ada wali. Lepas tu kita minta bila habis sembahyang, semua jangan cungit balik, tunggu sampai habis baca doa. Boleh jadi waktu imam baca doa, wali tersebut menyebutkan amin. Tambah doa lepas kuliah, doa lepas sembahyang, doa lepas sembahyang lebih panjang. Banyak permintaan yang kita minta pada Allah, wali tersebut amin, semua akan dapat. Betul, jangan cungit balik je lah, tunggu sampai habis. Boleh kok no? Malam ni kita tengok seorang pun tak bangun Muslimin. Malam esok semua berselerak macam biasa balik. Tunggu lah. Betul, kita minta tunggu sama-sama, tunggu sampai habis. Boleh dapat segala tu Muslimin no? Kita tak faham yang nampak gaya Muslimin. Boleh no? InsyaAllah mudah-mudahan Muslimin sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan keberkatan doa wali tersebut dapat sama kepada kita, insya-Allah. Hadis ni riwayat daripada Imam Tabrani. Baik Muslimin, tanya diri sendiri. Ada seorang lelaki jumpa seorang tok guru, wahai tuan guru, wahai syekh, saya nak tanya, saya ni ahli akhirat ke ahli dunia? Saya ni ahli akhirat, ahli dunia. Syekh tu jawab, kalau kamu tidak tahu keadaan diri kamu, aku lagi tak tahu. Tapi aku nak tanya kamu dua soalan. Dua soalan ni akan menjawab kamu ni ahli dunia ke ahli akhirat. Boleh jalan no? Masing-masing pakat jawab belakang. Selesai, kitab kita selesai. Saya nak bagi satu usulan. Kita semua berada di akhir zaman. Malam ni saya nak muhasabah sikit, sama-sama kita kongsi. Kita ni masih lagi ahli akhirat ke? Kita ni ahli akhirat ke kita masih ahli dunia? Pakat nak mati belakang? Pakat nak hampir dah dengan kiamat Ustaz? Kita ni masih ahli dunia ke ahli akhirat? Saya bagi satu cerita, tapi mudah-mudahan kita ambil pengajaran pada cerita ni silam. Tanya diri sendiri. Ada seorang lelaki jumpa seorang tok guru, wahai tuan guru, wahai syekh, saya nak tanya, saya ni ahli akhirat ke ahli dunia? Saya ni ahli akhirat, ahli dunia. Syekh tu jawab, kalau kamu tidak tahu keadaan diri kamu, aku lagi tak tahu. Tapi aku nak tanya kamu dua soalan. Dua soalan ni akan menjawab kamu ni ahli dunia ke ahli akhirat. Boleh jalan no? Masing-masing pakat jawab belakang. Yang pertama Syekh ni tanya, kalau kamu duduk di satu tempat, tiba-tiba datang seorang pada kamu memberikan 1000 dirham pada kamu, ataupun datang seorang lelaki bagi 1000 ringgit pada kamu, apa kamu rasa? Lelaki tu jawab, seronok wahai tuan guru, syok. Baik, dia kata kemudian datang seorang lelaki lain, orang susah, kamu ambil 1000 ringgit tu, kamu bagi pada dia pula, apa kamu rasa? Lelaki tu senyap, tak kata apa. Macam ni jugalah senyap dia tu, senyap. Lelaki tu senyap je sini. Tuan guru ni jawab, dia kata sekiranya sewaktu kamu bagi 1000 ringgit tu kepada orang lain, bagi pada orang susah tu 1000 ringgit, kamu rasa lebih seronok daripada kamu dapat 1000 ringgit tu. Kamu bagi tu lagi kamu seronok daripada kamu dapat, kamu dikira ahli akhirat. Kalau kamu seronok dapat, tak seronok waktu bagi, kamu masih lagi ahli dunia. Jadi malam ni ayah-ayah sekalian, cuba tanya soalan ni pada diri kita. Kita duduk kategori mana? Saya tanya soalan ni banyak kali pada diri saya sekalian, dan jawapannya tetap sama, ahli dunia. Waktu dapat seronok, waktu nak bagi berat. Dan saya yakin yang ada di Sungai Dua ni semua ahli akhirat belakang sekalian. Saya seorang je. Lepas tu kita minta sampai balik sama-sama muhasabah, tengok sebenarnya kita ahli dunia ke ahli akhirat. Walaupun kita sembang kemah nak mati, nak bertemu dengan Allah, nak pergi di akhirat, kita masih lagi ahli dunia. Allahu Akbar. Lepas tu mudah-mudahan sama-sama ambil pengajaran, muhasabah sama-sama dalam diri kita, insya-Allah. Maka di waktu kelang kabut itulah bersuara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halummu alayya, mari kamu berkumpul
berkumpul di sisi aku. Akulah Tuhan punya pertolongan pada hari ini. Maka beruntunglah orang-orang yang ada sambungan dengan baginda Nabi SAW, dan celakalah orang-orang yang tidak punya sambungan dengan baginda Nabi. Hari ini tuan-tuan kena ingat baik-baik ya. Zaman kita ni kebanyakan hati bersambung dengan apa? Bersambung dengan duit, tidak bersambung dengan Allah dan tidak bersambung dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jadi semangat sebab duit, lemah semangat pun sebab duit. Kan? Kita jadi semangat sebab apa? Sebab duit. Waktu nak bagi berim tu, yang baru bersalin belum habis pantang, masih pakai stokir dengan kain batik pun datang beratur nak ambil duit berim. Betul tak betul? Semangat datang 500, 1000, bukan sikit. Kan? Sembahyang sebab apa tak dapat sambutan? Sebab pahala 27 kali ganda. Dia tak nampak, tak menangkap di hati dia. Cuba sebut RM27. Sekali datang RM27, sekali datang RM27, kali 5 berapa? Kali sebulan berapa? Merangkak pun dia datang. Nah, merangkak pun dia datang. Dia suruh anak bini semua papah datang. Aku nak datang juga. Allah bagusnya ayah kamu tinggi iman dia. Bukan iman, duit. Duit bukan masalah iman. Sebab tu hari ni kita ni bersemangat kerana duit. Lemah semangat pun kerana duit. Cuba kita sebut malam ni ada kuliah maghrib dan juga jamuan sekor lembu. Kan? Penuh surau ni. Sebab apa? Bersambung sungguh ni dengan benda-benda duit, makan ke darah ni. Hati kita ni zaman ni dah sangat sedikit yang bersambung hatinya dengan Allah, dengan Rasul, dengan pahala. Bila hati tak menyambung dengan pahala, maka persoalan-persoalan akhirat ni dia berkira. Tetapi untuk membelanjakan hartanya pada persoalan duniawi selain daripada akhirat, dia tak berkira. Siapa jadi membazir? Siapa jadi tidak munasabah? Orang hari ni fikir-fikir sebab munasabah. Nak sewa panda 2 ekor 25 juta. Nak sewa panda, tahu panda? Jangan tengok aku bukan panda. Tengok Ustaz Ismail, tu lah.